Selamat sejahtera saya ucapkan kepada Cikgu Biki. Saya Boy Wong Lipong daripada PDPP PJ1. Pada hari ini saya akan membentangkan medium pentaksiran melalui pemarkahan dan tahap prestasi. Pengenalan. Pentaksiran bilik darjah ataupun PBD adalah merupakan pentaksiran yang berterusan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran untuk mendapatkan maklumat tentang perkembangan dan pencapaian murid. PBD ini boleh berlaku secara dua cara, yaitu formatif dan sumatif, yaitu sebagai pembelajaran untuk pembelajaran dan tentang pembelajaran. Konsep pentaksiran. Konsep pentaksiran ini adalah salah satu proses untuk kita mendapatkan maklumat dan seterusnya membuat penghakiman tentang sesuatu proses pendidikan. Pentaksiran ini adalah merangkumi aktiviti untuk kita menghurai, merekod, memberi skor, dan menginterpretasi maklumat pembelajaran pelajar. Kaedah pentaksiran saya yang saya cipta untuk yang keduanya adalah melalui lisan, di mana pentaksiran secara lisan ini adalah melibatkan aktiviti komunikasi antara murid dengan murid, murid dengan guru, dan juga murid dengan bahan pengajaran. Instrumen pentaksiran untuk melakukan kaedah pentaksiran lisan ini saya gunakan ialah aplikasi Kahoot, yaitu menjawab soalan kuis dalam aplikasi Kahoot, di mana perbincangan akan berlaku secara segerak dan tidak segerak melalui aplikasi Google Meet dan juga WhatsApp, dan seterusnya menjawab soalan-soalan kuis berdasarkan aplikasi Kahoot. Berikut adalah contoh-contoh gambar yang saya ambil di dalam aplikasi Kahoot untuk membuat soalan-soalan di dalam aplikasi Kahoot bagi murid menjawab soalan-soalan setelah selesai perbincangan secara segerak dan tidak segerak di dalam aplikasi Google Meet dan juga WhatsApp. Pelaksanaan untuk menjawab kuis dalam aplikasi Kahoot ini juga adalah dijalankan berdasarkan buku teks Pendidikan Kesehatan tahun 6 Unit 2, yaitu Salah Siapa. Tugasannya adalah untuk menjawab soalan kuis, di mana tarikh pelaksanaannya adalah pada tanggal 19 bulan 7 2021, diberikan masa selama 1 jam daripada pukul 10 hingga pukul 11 pagi. Di mana standar kandungan dan juga standar pembelajaran juga adalah merujuk kepada DSKP yang telah disediakan, di mana 1.2 standar kandungan adalah mendemonstrasi keupayaan dan kemahiran. Standar pembelajarannya 1.2.1 adalah memahami situasi yang mendorong kepada tingkah laku seksual, 1.2.2 adalah memahami risiko tingkah laku seksual, dan juga 1.2.3 adalah untuk memahami kesan tingkah laku seksual. Bagi melaksanakan tugasan menjawab soalan kuis ini, murid-murid adalah dikehendaki untuk menjawab soalan kuis Pendidikan Kesehatan tahun 6 Unit 2 bertajuk Salah Siapa di dalam aplikasi Kahoot yang telah disediakan oleh guru. Link untuk menjawab soalan akan diberikan setelah perbincangan secara segerak dan juga tidak segerak melalui aplikasi Google Meet dan juga aplikasi WhatsApp selesai dilakukan. Bagi memudahkan tugasan murid untuk melaksanakan soalan kuis ini, saya telah menyiapkan satu panduan kepada murid sebagai rujukan mereka, di mana tugasan ini akan dilakukan secara individu di rumah dan perbincangan secara segerak dan tidak segerak akan dilaksanakan secara luar dan dalam talian menggunakan aplikasi Google Meet dan juga WhatsApp. Link soalan kuis dalam aplikasi Kahoot akan diberikan setelah perbincangan selesai mengenai Pendidikan Kesehatan tahun 6 Unit 2 Salah Siapa. Murid-murid hendaklah menjawab soalan berdasarkan masa yang telah ditetapkan di dalam aplikasi Kahoot dan siap melaksanakan semua tugasan dan menjawab soalan kuis sebelum jam 11 pagi. Di sini juga saya sediakan senarai semak yang perlu dilakukan oleh murid sebelum menjawab soalan kuis. Yang pertamanya, murid hendaklah memuat naik aplikasi Kahoot dalam peranti mereka, mengikuti perbincangan yang dilaksanakan dalam aplikasi Google Meet dan juga WhatsApp, mendapatkan link selepas soalan perbincangan selesai, menjawab soalan berdasarkan masa yang telah ditetapkan, dan menyelesaikan keseluruhan kuis mengikut ketetapan masa yang telah diberikan oleh guru. Rubrik pemarkahan untuk menilai prestasi murid di dalam menjawab soalan kuis ini akan saya lakukan dengan menggunakan pemarkahan, di mana akan diasingkan kepada yang sangat lemah, sederhana, baik, dan juga sangat baik untuk menilai prestasi murid menjawab soalan kuis ini. Sekian saja dua kaedah pentaksiran yang saya lakukan. Semoga kita berjumpa lagi. Sekian, terima kasih.